Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata gelap. Hello guys. Adik. Bagaimana semua? Hmm, selamat selamat bersua kembali dalam rancangan Kanta Kelam bersama dengan saya Inji. Salut. Pusing. Okeylah. Saya doakan hari anda semua sentiasa dipermudahkan dalam apa jua perkara yang anda lakukan hari ini. Okey, sebelum kita lanjut, di sini saya ada sedikitlah pesanan khidmat masyarakat. Diharap kita semua patuhilah SOP yang telah disediakan. Sama-samalah kita bekerjasama ya untuk menurunkan jumlah jangkitan harian yang kian meningkat ini. Okey? Tanpa buang masa, uh, hari Kamis malam Jumaat. Jadi hari ini merupakan hari perkongsian kisah-kisah seram yang saya cari di laman Sesawang. Kemudian saya gubah sedikit dan pertontonkan semula kepada anda semua. Jadi anggaplah semua ini sekadar hiburan, peneman anda semua. Saya ini sekadar seorang pelipur lara yang bercerita untuk anda semua. Diharap semuanya terhibur lah. Okey? Tanpa buang masa. Kalau rakan-rakan dari Indonesia akan cakap macam ni, tanpa basa-basi. Okey. Jadi kita terus saja ke kisah pertama. Jom. Okey semua. Pam. Apa yang anda tengok? Taman Negara Endau Rompe. Yang terletak di Johor Bahru, iaitu Taman Negara National Park Endau Rompe. Kenapa saya tunjuk gambar ni? Okey. Cerita pertama kita terjadi di tempat ini. Alright. Tanpa buang masa lagi, saya terus, okey? Kejap. Mana perginya saya punya ni? Mana ni? Alright, ini dia. Okey. Sewaktu saya menuntut sekejap. Macam tak jalan. Ada pun tiba-tiba macam music background tak ada tau. Itu saya pelik tadi. Saya dah ni semua dah macam saya set tau. Jadi saya set supaya dia macam auto. Tapi macam entahlah. Dan tiba-tiba tak nak, sekejap tak nak. Harap-harap ada lah, sebab saya tak boleh dengar dari sini. Sebab kalau saya dengar dari sini, bunyi dia akan double tau. Double dalam mixer ni. Jadi saya harap anda semua faham lah ya. Harap bunyi ni ada lah. Sebab macam ada tak ada je ni. Apalah. Okay dah, lupakan dululah hal ni. Okey. Terus kepada kisah. Sekejap. Okey. Sewaktu saya menuntut di IPT tempatan, saya sangat-sangat gemar. Sangat-sangat gemar masuk ke dalam hutan,
Ditambah pula saya sedang mengambil pengajian sains sukan. Jadi memang ada jungle trekking, water rafting dan pelbagai lagi aktiviti luar yang lasak. Dalam satu sem saya pernah masuk ke dalam hutan sebanyak 4 kali tau. Ini semua kerana minat. Baiklah, saya teruskan kisah seramnya ya. Pagi itu saya bergegas mandi. Seronok rasanya. Sebab dapat masuk hutan lagi. Pelbagai peralatan perkhemahan telah saya beli. Dia tulis kat sini habis duit PT-PTN saya. Aduh. Kemah, kasut, tali, klip dan macam-macam lagi. Semua kelengkapan perkhemahan telah saya beli. Padahal ada sebenarnya pihak Fulkuti sediakan, tapi saja kan nak nikmat rasa pakai barang sendiri. Dan pakai barang sendiri ni dia punya rasa macam apa tu? Semangat tu lain macam tau. Dia punya semangat tu lagi lagi. Okey, jam 6 pagi saya telah tercegat di Fulkuti bersama kawan-kawan yang lain lah. Kali ini kami sekelas akan ke apa yang dekat belakang ni, akan ke Endau Rompe. Hutan tebal dan penuh misteri. Bagi yang pernah ke situ, saya harap share lah, kongsi-kongsi lah ya, pengalaman jika ada pengalaman yang seram ke apa-apa pengalaman lah boleh share. Nanti saya akan cobalah untuk buat lagi. Sebab saya tak pernah lagi pergi tempat ni. Saya betul-betul rasa macam nak lah. Sebab saya tengok gambar tadi kan, masa saya cari bahan, kita lari sekejap lah, side sekejap kan. Bila saya membuat penelusuran tentang hal ini, tentang kisah ini, saya dapati tempat ini memang cantik. Memang cantik. Okay, masuk lagi ke dalam kisah ni. Dari cerita mulut ke mulut, saya hampir-hampir tak nak pergi. Bila saya ditakutkan dengan cerita-cerita hantu yang dilibatkan dengan tempat tersebut. Tiba di sempadan Johor Pahang kira-kira jam 2 petang. Sebaik saja kami tiba di pintu pengawal polis hutan, kami telah diberi taklimat yang hampir memakan masa selama 1 jam. Kebetulan kami masuk masa musim kemarau, jadi cuaca agak panas lah. Tapi kami semua memang dah siap juga dengan kelengkapan ketika hujan. Manalah tahu kan, sebab dah memang kita tak tahu kan, tiba-tiba mana tahu kalau tiba-tiba hujan kan, mesti sediakan payung sebelum hujan. Itulah maksudnya. Kami pun masuk ke dalam hutan kira-kira pukul 4 petang. Sebaik saja tamat tadilah kalimat, terus masuk. Kami di bawah seliaan perlitan dan ranger hutan itu sendiri. Mereka yang membawa kami ke tempat ataupun tapak perkhemahan kami lah. Setelah 45 perjalanan dari pintu utama, kami pun ditunjukkan dengan tempat perkhemahan yang kami inginkan lah. Kami pun bekerjasama menyiapkan sebanyak 20 kemah untuk dijadikan kediaman kami di situ. Semua ini membawa kami hingga ke pukul 5.50. Jika kalau macam dekat dalam hutan, kalau betul-betul yang hutan yang tebal lah, pukul 5.50 ni memang dah sangat gelap. Kalau tadi yang dia orang cakap masuk pukul 4 tu pun dah memang sangat gelap. Sangat gelap. Selalunya kalau sebab kerja saya ada melibatkan masuk dalam hutan, selalunya pukul 3 kita orang memang dah start dah mula untuk dirikan kemah apa semua kan. Sebab kalau di kawasan yang mempunyai kanopi yang sangat tebal, pukul 3 masa macam tu memang dah gelap. Memang sangat gelap, jadi kita perlu prepare. Sebab kalau boleh elakkan pergerakan jauh daripada kawan-kawan selepas matahari terbenam.
Ada sebab dia, ada sebab dia. Bagi yang biasa masuk hutan, faham lah tu. Okey, malam itu masing-masing penat. Aktiviti memasak memang ada lah. Tapi malam tu saya hanya makan nestem dan terus tidur. Pagi keesokannya kami solat subuh berjemaah. Okey. Lecturer saya iaitu Encik Fizo mengarahkan saya dan Mail, ni bukan nama benar tau, untuk mencari kayu api dan buah-buahan yang boleh dimakan. Sememangnya kami dah diajar cara ikhtiar hidup dalam hutan, dan menurut Encik Fizo, kawasan ini ada pisang hutan yang boleh dimakan. Pisang hutan ni sedap. Ada orang cakap pisang hutan ni sedap. Tapi saya tak pernah lah. Saya tak pernah makan. Tak pernah makan lagi pisang hutan ni. Okey. Saya dan Mail berbekalkan, sebab masa tu masih awal kan. Saya dan Mail pun berbekalkan lampu picit dan headlamp. Headlamp yang dekat ni tu. Okey. Headlamp berjalan perlahan-lahan sambil memegang parang baru. Parang baru milik saya sendiri. Kira-kira 20 minit kami berjalan. Kerana kedudukan kami sedikit di atas bukit, kami pun nampak pemandangan langit yang membiru dan matahari mulai naik. Kira-kira jam 6.50 pagi, barulah kami berjumpa apa yang kami cari. Mail terus menggunakan walkie-talkie untuk memberitahu Encik Fizo yang kami telah berjaya menjumpai pisang hutan tersebut, dan Mail juga memberi titik koordinat kami berdua untuk makluman Encik Fizo lah. Memang ini sudah menjadi kebiasaan untuk kami sebagai langkah keselamatan. Sebelum saya menebang setandan pisang hutan itu, saya lihat Mail terus menadah tangannya lalu berdoa semoga urusan kami berdua dalam mengambil pisang hutan itu dipermudahkan. Kira-kira jam 7.20 lah, kira macam tu lah. Langit dah cerah dan kami pun bergerak pulang sambil saya menjinjit ni kan. Okey, menjinjit pisang yang saya telah masukkan dalam guni, supaya senang dibawa kan. Kalau bawa macam tu nanti getah dia tu kena baju. Kalau getah kena baju, rosak baju. Satu lagi, kalau buah tu dah ada yang dah masak, dia akan jatuh, membazir, tak baik. Itu dia sebenarnya kenapa kita gunakan guni. Jadi si Mail ni berjalan lebih dulu dari saya. Tapi tiba-tiba si Mail ni terus langkah saya terhenti. Dan Mail segera berpaling ke arah saya sambil meletakkan telunjuk di mulut dia, tanda diam. Macam ni. Dia terus, saya pun terus terdiam lah. Saya pun faham apa yang Mail maksudkan tu. Tapi dia ni kira macam nak mengingatkan saya lah, takut saya terlupa kan. Saya pun terus terdiam sambil menggenggam parang yang ada di tangan saya, dan begitu juga dengan Mail. Tiba-tiba kira-kira jarak 30 meter dari kami berdua kelihatan kelibat 3 wanita berbaju kurung berwarna putih dan bertutup kepala, seakan-akan menggunakan kain batik berwarna kuning, berjalan di celah-celah pokok besar yang ada di hadapan kami. Saya dan Mail terus merendahkan badan. Dan ketika itu kerana terlalu takut, saya agak berpeluh juga masa tu. Siapa tak berpeluh kan?
Tiba-tiba awal-awal pagi tengok macam tu, 3 orang lagi tu, 3 lagi benda cegak dekat depan tu sambil ketawa-ketawa kan. Saya jangkakan yang ah, kami berdua lihat tu memang bukan manusia lah. Memang bukan manusia, sebab tak mungkin ada manusia lain yang tinggal di tengah-tengah hutan ini. Tambahan lagi, mereka berbaju kurung berwarna putih. Aduh, kau ni buat aku terkejut lah. Sekejap. Ustaz, saya tengah tu tau, menggeremang tau. Aduh, i Google ni aduh, tiba-tiba dia cakap lah. Selalu tau. Selalu tau. Kadang-kadang masa saya buat cerita macam ni, ini kalau tak silap seberapa kali dah kena macam ni. Saya tak tanya dia pun, tapi dia cakap sendiri. Google, aku tak tanya engkau. Kau jangan jawab aku. Kau jangan bercakap kalau aku tak tanya engkau. Aduh, Google ni. Baiklah, kita terus lagi. Kat mana tadi? Tengok, dah lupa dah sampai mana ni. Dia potong steam betul lah Google ni. Okey. Saya jangka 2 orang tu tadi memang 3 orang tu tadi memang bukan manusia, sebab mereka berbaju kurung berwarna putih. Memang tak kena gaya lah. Takkanlah nak masuk hutan pakai baju warna putih kan, kotor lah kan. Sedang saya dan Mail sibuk memerhatikan mereka dari celah-celah semak. Tiba-tiba mereka bertiga ni berhenti. Berhenti dan terus menoleh. Menoleh tepat ke arah saya dan Mail. Apa lagi, saya dan Mail pun terkejut besar lah masa tu. Di situlah kami melihat. Sabar. Saya nak sekejap. Di situlah kami melihat mereka bertiga ni tadi ada rambut, tapi tak ada wajah. Muka mereka kosong. Just hanya ni tapi putih. Macam tu. Sebaik saja mereka menyedari kedudukan saya dan Mail, tiba-tiba kedengaran seolah-olah ada suara yang memberi salam kepada kami berdua. Kami berdua tak tahulah salam tu datang dari mana. Namun kami berdua tak jawab. Siapa nak jawab kan? Jangan pandai-pandai nak jawab. Mungkin pada saat itu kekuatan semangat si Mail ni dah pulih sedikit. Dia pun terus bangun dan saya pun menyusul dari belakang. Kami berdua mengambil jalan lain sebab jalan yang kami gunakan tadi masih kelihatan kelibat 3 wanita itu tadi. Diorang masih berdiri tercegat kat situ. Sempat juga saya toleh ke arah 3 wanita ni tadi. Dan sekali lagi saya dikejutkan apabila di kawasan kaki mereka kelihatan seperti berasap-asap atau berkabus. Dan kaki mereka kelihatan tak pijak tanah. Pelik bukan? Sebaik saja sampai di base camp, kami berdua pun menceritakan segala pengalaman. Pengalaman kami berdua tadilah pada Encik Fizo. Dan Encik Fizo ni pun satu hal, dia ketawa, dia tersenyum. Mula-mula dia senyum, lepas tu dia ketawa. Untunglah korang pagi-pagi dah nampak anak dara bonian. Encik Fizo gurau kasar Encik Fizo. Saya hanya mampu terdiam manakala Mail menggaru-garu kepala. Itu baru hari kedua tau. Baru hari kedua kami di sini. Kalau diikutkan pengalaman-pengalaman yang lalu, sekali dah nampak, mesti dia akan bagi nampak lagi.
Oke guys. Bagaimana? Bagaimana dengan perkongsian pertama kita pada malam ini? Best kan? Kalau anda berada di tempat si penulis dengan Mail ni, apa yang anda akan buat? Apa yang anda akan buat? Nasib baiklah mereka berdua ni kira pemberani tau. Kalau tak, confirm pensan lah. Kalau saya lah, sah pensan. Okeylah. Tanpa membuang masa lagi, kita terus ke perkongsian kedua. Jadi 1, 2, 3, jom. Okey, kita tukar lagi set. Kita tukar set. Sekejap ya, saya ambil nota yang saya dah tulis tadi. Okey. Kisah yang pertama tadi tu adalah apa nama Kejap. Saya scroll ni atas. Manusia tanpa wajah. Kisah yang kali ni pula, sebelum saya lupa, sekejap saya scroll lagi. Diganggu oleh diganggu oleh Cik Pon. Tak perlulah saya sebut habis lah. Saya sorang-sorang kat sini. Aduh. Okeylah. Kita terus dalam cerita, okey. Kisah ini berlaku sekitar tahun 2004. Masa itu saya sedang menduduki peperiksaan STPM. Boleh dikatakan kira macam super senior lah di sekolah masa tu. Sepanjang bersekolah di sekolah tersebut, saya tinggal di asrama. Saya tinggal di asrama. Dan mana tadi? Di asrama. Untuk pengetahuan semua, saya berasal dari Pekan Slim River, tak jauh daripada Ipoh lah. Ini Perak ni. Di asrama saya menjawat jawatan sebagai penolong ketua umum. Jawatan yang kira macam nombor 2 lah dalam organisasi asrama. Sememangnya sekolah saya ni boleh dikategorikan dalam sekolah yang lama kerana ia merupakan sekolah Melayu pertama di Ipoh. Cuba teka kat mana tu. Okey. Hari Minggu merupakan hari paling bahagia bagi budak-budak asrama. Jika ditanya pada mana-mana budak asrama, pasti jawapannya serupa. Outing, boleh balik kampung, lepas tu makan sedap, lauk nasi minyak dan macam-macam lagi. Sabar je lah. Okey, seperti kebanyakan pelajar asrama yang lain, saya juga keluar pada hari Sabtu tersebut. Tempat yang saya selalu kunjungi ialah Cyber Cafe, di mana saya akan bermain MySpace. MySpace lama ni. Ni masa ni zaman Facebook jauh lagi ni, jauh. Belum muncul lagi. Kerana terlalu leka berbual di MySpace, saya pun balik agak lambat lah pada masa itu. Saya sampai di asrama dalam pukul 9 dan waktu makan telah berlalu. Nasib baik tadi saya ada membeli Maggi. Maggi.
Jahat lah cerita ni. Masuk. Dan sebelum ke asrama, uh, saya sempat memakan nasi goreng di pasar. Sesampai di dom, Mio, mana yang lain Ramai dah balik bro. Mengada-ngada betul lah dia orang tu. Boleh rindu pula dengan mak bapak. Biarlah Mio. Orang ada mak bapak. Celah Azwan. Entah datang dari mana suara Azwan tu pun saya tak tahu. Untuk pengetahuan semua, si Azwan ni memang gemar lepak di celah-celah katil. Sebab nak cas telefon katanya. Kalau Walden datang, senanglah nak cover. Kononnya lah. Saya pun tersenyum memerhatikan gelagat kawan-kawan saya pada saat itu. Jam hampir menunjukkan pukul 12:30 malam. TV dah tak ada cerita menarik lagi. Jumlah penonton malam itu memang kurang lah jika dibandingkan dengan minggu lepas. Maklumlah, mereka semua dah pakat-pakat balik kampung minggu ni kan. Dan saya ni memang menempatkan pelajar-pelajar senior. Ini bagi mengelakkan gejala buli. Buli pelajar senior pada junior menurut warden lah. Tapi ada benarnya. Okey. Jam di tangan menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi kau berjaga. Boleh tahan. Tapi saya masih duduk melepak di kaki 5 dot. Tiba-tiba saya merasa lapar. Biasalah. Apalagi saya pun menyelongkar loka dan menjumpai Mi Maggi Rezeki berperisa Tom Yum. Maggi ni memang terkenal dengan kepedasannya pada masa itu, hingga ramai yang panggil mi ni sebagai mi neraka. Saya pun turun ke tingkat bawah dan pergi ke water cooler yang ada di bawah dom, di bawah tangga dom kita orang, untuk mendapatkan air panas, merendam mi itu dan makan. Biasalah kalau dekat asrama ni memang selalu kita orang bukan makan mi masak tau. Kita orang akan makan mi rendam. Ada yang lagi canggih tu, rendam dalam satu baldi tau. Pada yang pernah diam asrama, tinggal kat asrama pasti tahu pengalaman ni. Pasti dia punya sedap tu baldi. Satu baldi share kan, kongsi banyak-banyak kan, masuk dalam mangkuk semua. Kalau ingat balik zaman masa sekarang ni, nikmat. Itulah nikmat. Okey, masuk balik dengan cerita ni. Setelah selesai makan mi, perut saya pun sudah dialas. Saya pun bercadang nak tidur pada pukul 2.40. Sedang saya menyusun bantal, tiba-tiba perut saya terasa sakit. Ini aku nak malas nak makan mi pedas ni tadi. Kedengaran si Mior ketawa dari bawah. Saya pun jenguk. Saya jenguk dari atas. Saya tengok si Mior ni tengah bergayut dengan aweknya. Woi, teman aku woi. Malaslah. Kau tak tengok ke aku tengah on call ni? Lagipun busuk lah. Tak nak aku temankan kau. Kau ni, pergilah sorang-sorang. Macam budak kecil lah. Saya malas nak menyambung percakapan sebab perut saya memang benar-benar memulas pada masa itu. Saya pun segera mengambil baldi dan menuju ke tandas. Suasana malam itu sangat sejuk dan sunyi. Terasa seram sejuk lah pula. Langkah saya masuk ke dalam bilik air pun agak macam teragak-agak. Sebab pelbagai benda pula bermain di fikiran masa tu. Biasalah kan, dia main psycho kan.
Nak dijadikan cerita, tandas kegemaran saya pula terletak di hujung sekali. Saya suka di bilik yang hujung tu sebab tekanan air. Tekanan airnya yang kuat. Sekarang saya menjalankan tugas yang tu. Okey. Tiba-tiba saya terlihat senaskah majalah di lantai. Di lantai bilik sebelah. Bilik sebelah iaitu majalah Gempa. Tahu tak? Siapa yang tahu majalah Gempa? Majalah tu kira macam popular lah zaman tu. Zaman tu mana ada telefon sangat nak tengok IG, nak tengok TikTok kan, tak ada. Majalah tu lah macam majalah Ujang kan. Itulah, inilah. Ini zaman ni semua ni. Saya pun terus membongkokkan sikit badan. Dan saya cubalah mencapai majalah tersebut. Akan tetapi tiba-tibalah pula saya merasakan tangan saya dipegang dari arah tandas sebelah. Semacam ada yang mahu menggapai majalah itu pada waktu yang sama. Sememangnya saya nampak tandas sebelah tu buka. Tadi kan saya lalu kan, masa saya masuk tadi kan saya lalu tandas ujung di tempat saya. Memang saya nampak lah semua tu buka kan, memang tak ada orang. Saya pun mula berasa takut. Sudah. Siapa pula ni? Aku tahu. Ini mesti Mio nak buat dajal dengan aku ni. Jaga kau Mio, jaga kau. Oi, Mio. Aku baling jongkong emas. Saya guna jongkong emas sebab dia tulis dekat sini benda tu. Tapi saya tukar sikit jongkong emas. Aku baling jongkong emas ni. Ni kat kau kat sebelah sekarang. Asyik nak kacau orang, tak boleh tengok orang senang lah. Aku baling ni baru kau tahu. Jerit saya cuba menakutkan Mio dengan harapan Mio akan lari. Ini semua kerana memang saya dikenali dengan perangai yang agak gila-gila sedikit lah. Dan sejujurnya saya pernah melakukan apa yang saya cakap ni tadi pada rakan-rakan. Sebab itulah saya rasa memang Mio akan lari lah. Namun di sebelah senyap dan sunyi. Tiba-tiba pula lah sayup-sayup kedengaran. Saya pun mulai merasa takut. Sebab suara yang saya dengar tu suara perempuan. Dan ia amat menyeramkan. Saya pun tak cukup dengan suara ketawa tu tadi. Tiba-tiba saya mendengar suara ini pula. Nak dijadikan cerita kan? Nak dijadikan cerita. Tiba-tiba saya rasa macam bilik tandas yang saya gunakan ni tiba-tiba gelap sedikit lah. Tiba-tiba semacam gelap, seperti ada sesuatu yang menghalang cahaya lampu dari atas siling tu kan. Dan sejujurnya memang ada. Memang ada sesuatu di atas
Saya pada ketika itu, saya pun memberanikan diri dengan mendongak. Mendongak ke atas. Kau tengok ni apa ni, macam gambar kat belakang ni. Saya pun dongak. Alangkah terperanjatnya pada masa itu, saya terlihat satu lembaga berambut panjang dan muka seperti terbakar-terbakar dan berdarah. Matanya terjolok keluar dan giginya bertaring. Apa lagi apabila saya melihat tu, sebaik saja saya naikkan, dongakkan kepala macam ni kan. Saya nampak dia dan dia terus biasalah, happy lah dia. Happy. Tiba-tiba seakan-akan dia terbang nak menerkam ke arah saya. Saya pun hitam dan terus tak sedarkan diri pada masa itu. Saya hanya sedarkan diri apabila saya mendengar bunyi ketukan ketukan di pintu tandas dan suara Mio memanggil nama saya. Bila lihat di jam pada masa itu, jam dah pun menunjukkan pukul 6 pagi. Tengok berapa lama, berapa jam dah dalam pensan, dalam jamban tu, dalam tandas tu. Saya pun cepat-cepat menyahut. Ada bro, sorry bro, sorry. Aku boleh tertidur lah dalam tandas ni. Aduh hai. Kedengaran Mio sekali lagi ketawa terbahak-bahak. Sesudah selesai, saya pun keluar dan menuju ke bilik dom. Sememangnya pada masa itulah saya rasa macam nak demam. Dan saya pun tanya pada diri sendiri. Tanya-tanya. Saya pun tertanya-tanya dengan diri sendiri. Apa pula yang datang malam tadi ni ya? Okay guys, masih berdengung lah ni. Hello. Okay, good. Okay, bagaimana guys? Dengan perkongsian kedua ini. Bagi saya lah, saat asrama memang banyak ragam kan. Pengalaman di bangku sekolah merupakan pengalaman yang paling indah. Sampai sekarang pun masih kita kenang kan. Penulis cerita ni memang boleh geng dengan saya lah. Yang ni boleh geng sebab kita orang sama-sama geng. Geng apa? Nak tahu? Inilah, kita orang adalah geng sama-sama pengsan. Okeylah. Okay. Diharap semua terhibur dengan perkongsian kali ini. Anggaplah rancangan ini hanyalah sebagai penghibur dan peneman anda semua, okey? Dan akhir kata, di sini saya ingin mohon maaf lah jika ada tersilap kata dan cara sepanjang perkongsian ini. Anggaplah semuanya sekadar hiburan dan peneman. Serta jalankanlah kajian anda sendiri jika anda inginkan kepastian yang lebih. Okey. Tetap patuhi SOP. Kita masih belum menang lagi.
Dan sasaran kita 4K masih jauh. Stay safe. Saya Angie dan ini Kanta Kelam. Salut. Bye bye. Selamat malam guys. Bye bye. Terima kasih telah memilih saluran dengan aku. Harap semuanya menghibur dengan pengungsian yang telah disajikan, karena semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi.